If you do have something more important to attend to, then feel free to leave. But it would be good for you if you boleh catat apa yang teacher cakap and be reminded of it every time you sit for exam. Sebab teknik menjawab dan cara penandaan will not change for you sampai SPM lah. Okay, so what I will be telling you today will be applicable even for your SPM nanti. Alright, so it would be useful untuk you catat somewhere because we do know brain you probably takkan boleh simpan knowledge ni agak lama. Alright, and I will be discussing the structured and essay questions first. Soalan objektif, as far as I know, kebanyakannya soalan berbentuk pengetahuan. So it should be easy. I will let you know how to score that in a bit. But focus kita is on soalan structure and soalan essay lah. Alright. We do have quite a few of you now. Is it okay for me to start? Yes. Yes. I know it might not be that efficient given that you don't actually have your exam paper with you. Tapi sebab kita tak ada masa, you datang sekolah, you hanya ada sehari. Your exam will happen on the 10th of January. So you hanya ada 9 hari bulan tu for anything. I don't think you will have class on that day. Atau kalau ada pun kita tak mungkin boleh discuss semua lah kalau ada kelas bio. So teacher memang terpaksa ambil masa ni untuk discuss, though I know it's not as effective for you lah, tapi tolong cuba dapatkan sebanyak yang boleh, okay, from this session. Alright, untuk kelas D, I do not know if you can access your marks now. Dah boleh tengok ke markah exam you? Dah, okay. So those of you who managed to score an A, good job. Okay, kita ada a few yang dapat A solid. I don't remember kalau ada yang dapat A plus. I think ada. Was there? A plus 95. I do not know if there is any. 90. I do not know if there is any. I don't remember. Tapi definitely ada A plus dan A minus. So good job. Cuma just so you know, because hari tu ada ralat in terms of the topic yang masuk, we actually did cancel the entire question 1 untuk section B. Sebab sepatutnya masuk topik, I don't remember topik apa hari tu, tapi Cikgu Azida tersalah tengok topik. So dia termasukkan topik 8 which is respiratory structure tu, which is not supposed to be covered in semester selaras. It will however keluar dalam soalan ujian semester. So that would be good revision for you sebenarnya. So just so you know, exam you hari tu total marksnya hanyalah 53 instead of 60. That I do not know if it was helpful or not for some of you. Tapi resultnya tak teruk sangat for form 4 lah, at least. Okay, it was far worse for form 5. So at least lah setakat ni teacher rasa you guys are quite okay. So teacher hanya nak betulkan beberapa kesalahan menjawab. Alright. We will go through question 1 walaupun dia dah dibuang daripada pengiraan markah. I mentioned this before dan teacher minta tolong ingat berkali-kali. When it comes to structure, you suka ke you tak suka ke, you kena hafal structure in biology. Okay, and hafal structure will include a few things, alright? When it comes to structure in biology, what you do have to know, contohnya yang ni, you have to know the name. Okay, characteristics. Karakteristik ni kadang-kadang dia tak tanya pun dalam soalan. Why the teachers nak you kenal karakteristik dia is so that no matter what kind of gambar yang diberi, you boleh identify dia based on the karakteristik. Okay, itu cara kita bantu pelajar untuk faham structure tu. You can simply memorize the name of the structure, cuma teacher tak boleh garanti gambar yang sama dalam buku teks akan keluar dalam exam.
Okay, so the only way to help you identify the structure is by you understanding the characteristics of the structure. Sebab setiap structure dalam biology dia akan ada dia punya identifying characteristics. If you do know the characteristics, then you boleh identify the structure quite easily. Okay, and lastly, obviously akan ada function lah. So these three things dia akan datang serangkai. Memang pelajar nak tak nak memang kena hafal. So teacher minta tolong sangat-sangat, you lemah ke, you pandai ke, benda ni you kena buat. This is one of the most basic cara belajar dalam biology. Okay, kalau you tanya teacher apa teknik belajar dalam biology ni, benda pertama teacher akan cakap pada you, hafal nama, structure, characteristic, structure dan function dia. Okay, so kalau you tengok dekat sini, dia minta you identify. Obviously, the first questions akan minta you name, okay, and teacher minta tolong nama sistem, nama organ dalam biology. Again, itu benda basic yang you kena tahu. Alright. Untuk insects, we discuss this. Teacher introduce pada you. Okay. The name of the structures in insects is the tracheal system. Okay. Dia minta you identify respiratory system for organism in diagram 1.1. Ini ialah tracheal system. Ejaan dalam biology, we do pay attention in terms of bila you eja, teacher boleh keluar pronunciation betul ke tak? Okay, kalau keluar betul walaupun ejaan you agak salah, teacher masih akan boleh bagi markah. The problem akan timbul kalau you eja dan mengubah maksud perkataan tu. If there is a different meaning to the word yang you eja dalam biology atau dalam English, then you akan hilang markah lah. I will not grant you marks. So kalau kat sini, kalau you terhilang L ke, kita akan masih bagi markah pada you lah. Tapi do pay attention to the correct ejaan. Okay. So kalau you tengok, dia akan minta you identify the name of the structure straight away. Dan soalan ni tak ada benda yang teacher boleh discuss atau boleh bantu you. Sebab dia directly ialah your menghafal. So kalau you tak boleh jawab soalan ni, you tanya teacher apa masalah you ialah you tak baca dan hafal enough. Okay, itu je jawapan yang teacher boleh bagi pada you. Alright, S is your, ini ialah your, ini you tak belajar, bukan tak belajar, you tak study probably for the ujian setara, which is why kita buang daripada pengiraan markah. Okay, tapi untuk ujian semester you kena belajar, so sila refer balik kepada structure. Okay, you have S and T, ini basic yang you kena kenal. S, T, this structure as well. Okay, and then ini terus kepada body cell dah ni. Okay, untuk insects, dia punya structure dia is one of the simplest. Okay, untuk ini in fish obviously you nampak. Okay, sistem dia ialah gill. Okay, dia bergantung kepada gill, but kalau you tengok soalan untuk topik ni yang paling popular ialah ini, adaptation. Dan teacher bagi tahu untuk kelas teacher, for adaptation, dia ada beberapa point yang berulang for all organism. Okay, for efficient gaseous exchange, apa yang you perlu dalam organism is number one, large surface area for gaseous exchange. Okay, so large surface area tu is usually given by large number atau ada extensions. Okay, kalau dalam human, that is given by the large number of alveolus dan bentuk alveolus yang bulat-bulat. Kalau dalam gill, it is given by large number of gills dan the presence of extension, tiny extension atas permukaan dia tu. Okay. So kalau you tengok dalam buku teks you, dia bagi pada you the points. Mana buku teks itu? Yang ni tak perlu hafal dia separate for different organism. Okay, hafal dia just one sekali hafal that will be applied for all other organism. Semua organism boleh guna pakai perkataan ataupun information yang sama. So teacher minta tolong permudahkanlah kehidupan you. Okay, kat mana? 8.1, dia duduk bawah 8.1. Page 129, page 128. Okay, dia bagi terus pada you dalam buku teks you, page 128 tu, adaptations for respiratory structures for efficient gaseous exchange in big organisms. So ini apply to almost all organism yang besar.
So you hafal ini sahaja, tak kisahlah keluar organism apa. Kalaupun you tak reti sangat nak jawab, okay, anak-anak tolong guna akal sikit. Satu, tengok gambar. Soalan bila dibagi gambar, gambar is actually supposed to be helping you answer the question. Okay, ingat apa yang you hafal dan sesuaikan dengan gambar. Of all the facts yang you hafal, mana yang paling berkaitan atau paling sesuai dengan gambar yang dibagi? Itu pilihan jawapan you yang paling utama. Okay, when you are given diagrams, you want to base your answer based on the diagram first. So kalaupun you menggoreng, saya tak pasti yang mana yang tepat teacher, gorenglah biar setepat-tepat yang boleh berdasarkan all the information yang dia bagi. So kalau dalam buku teks you dia bagi adaptationnya ialah large total surface area to volume ratio. Okay, and then thin respiratory structure which is one cell thick. Respiratory structure is always moist. Ada complete with network of blood capillaries. Of those 4 points, kalau dia tanya teacher sekarang, apa yang teacher boleh nampak jelas daripada gambar rajah sebab dia tanya 1.2. Okay, from diagram 1.2, yang jelas yang teacher boleh nampak is the large surface area to volume ratio. Sebab you boleh nampak jumlah dia yang banyak. You don't see here, you tak dilukis di sini dia punya one cell thick. Moist tak diterima untuk ikan. Tolong ingat sebab dia memang duduk dalam air. There is no need untuk permukaan dia dimoistkan oleh whatever sebab dia memang basah. Dia bukan lembab, dia memang terus basah. Okay, so perkataan moist untuk ikan tak diterima. Untuk organism lain boleh diterima but you usually won't see that in the diagram. Okay, so tolong ingat pilihan pertama biasanya kalau untuk sebarang organism you want to start with large surface area to volume ratio. And it is given by, lepas tu baru you nak explain secara detail. Okay, based on dia punya structure. Kalau dalam fish tu, it is given by the presence of gills and lamella lah. Okay, kalau dalam dia ni, the presence of, ini structure yang bercabang-cabang ni, tracheole dia ni. That tracheole dia bercabang. Sebab tu dia bagi large surface area. Sebab dia makin kecil. The smaller the structure, the larger the surface area yang dia ada lah. Tolong faham tu. Okay. Boleh tak anak-anak? Tolong ingat. Okay, benda ni you can apply to all organism. Sama je, konsepnya sama. Dia tak akan pernah berubah. Alright, kalau you tengok soalan ni markahnya 2 dan dia suruh you explain. Dia bagi siap-siap, dia nak 1 sahaja. Okay, so di sini markahnya mesti F1, faktanya apa, E-nya apa. Okay, explanationnya apa. Faktanya ialah kalau you tengok kat sini adaptationnya, dia minta you bagi tahu adaptation, faktanya is actually the presence of large number of lamella and filament atau large number of filament and lamella atau the presence of large number of gills in the first place. Tapi yang lebih tepat kita sebut ialah lamella and filament lah. Okay, itu faktanya. Dan the presence of large number of lamella dan filament tu buat apa? It gives large surface area to volume ratio for efficient gaseous exchange. Itu cara dia. Tapi kalaupun you tak tahu apa F dan E tu, you hafal je the presence of large number of total surface area to volume ratio. You tulis macam tu je. You dah dapat at least 1 mark. Anak, so teacher minta tolong. Kalaupun you tak tahu, teacher saya tak tahu nak explain. Tapi saya hafal benda yang ada dalam buku teks. You will definitely get at least 1 mark. Kat sini dia tak akan bagilah kalau you tulis 2. Dia ada large surface area to volume ratio and dia ada thin respiratory structure which is one cell thick. You tulis 2 fakta. Kita tak akan bagi markah 2 lah pada you. Sebab soalan dia memang jelas minta you explain. Okay, tapi you dapat at least 1 markah. Boleh tak? Faham tak tu? Kalau ini dikatakan 4 markah, dia suruh you explain. Okay, explain to adaptation dan dia bagi pada you 4 markah. Dan you nak buat apa? You tulis je semua. Kalau you tak reti explain pun, tulis semua fakta yang you boleh ingat. Okay, jangan malas nak menulis. Sebab apa yang ditulis, examiner akan baca dan cari markah dari situ kalau boleh bagi markah. So jangan terlalu yakin dengan diri. Jangan rasa dia nak 1, saya tulis 1 je lah teacher. Confirm dapat markah 1. Jangan. Okay, sentiasa sediakan insurance. Alright, untuk structure obviously tak boleh menulis terlalu panjang. Tapi if it ask for 1, you bagi 2,
kita masih akan baca dan bagi you markah di mana yang betul. Okay, tolong ingat yang tu. Jangan jadi pemalas. Alright. And then untuk C, ini proses. Proses again, benda ni kena hafal lah nak. Teacher minta tolong sangat-sangat. I told you before, kalau dia melibatkan struktur badan you, and chapter form 4 semua melibatkan sistem badan. Okay, kalau benda yang you boleh, bukanlah lukis, tapi you boleh imagine pada diri sendiri, tolonglah jadikan cerita tu pada diri sendiri. So that senang untuk you recall dalam exam. Okay, so kalau you tengok soalan, gambar rajah memang akan bagi very clear indication of direction apa yang dia nak. Alright, so kalau you tengok dekat sini dia suruh you describe how diaphragm. Jawapan you mesti berkaitan dengan diaphragm je lah. Tak payah nak cerita intercostal muscle. Tak akan ada markah kat situ. Dia minta you cerita pasal diaphragm. Okay, then change the volume and pressure during this process. So dia dah minta you, dia dah bagi siap-siap dah dia nak you cerita dalam bentuk apa. Volume dan pressure. Tolong ingat anak, untuk volume dia ada dua je yang boleh berlaku. Increase atau decrease. Untuk pressure pun sama. Dia ada dua je yang boleh berlaku. Increase dan decrease. Dan teacher dah cakap pada you, hafal salah satu sahaja. Hafal je untuk inhalation atau exhalation. Then the other process tu ialah the exact opposite. Okay. So dia cerita pada you, dia minta you cerita in the thoracic cavity during this process. Dia tak bagi tahu pada you kan proses ni proses apa. So you are to identify first proses ni inhalation ke exhalation. Selebihnya muntahkan je lah fakta sebab you dah hafal. Okay. Dia tunjuk pada you diagramnya, dia tunjuk anak panah, your rib cage akan naik ke atas. Okay. Dan ini diaphragm muscle you akan turun ke bawah. So apa yang berlaku tu kalau rib cage you naik ke atas? Cuba buat pada badan sendiri. Rib cage you naik ke atas masa you hembus ke you tarik nafas? Boleh tak nak nampak benda tu dalam exam? Anak-anak? Can anyone tell me your rib cage is raised tu masa you punya inhalation atau exhalation? Inhalation. Masa you inhale, rib cage you naik tu masa inhalation. Okay, so proses ni itu benda pertama you nak bagi tahu. This process is inhalation. Kita tak pasti markah duduk kat mana. So bagi je lah jawapan dengan teliti. Okay, proses ni is inhalation. So apa berlaku kepada diaphragm? Itu yang dia minta you jawab dulu. Soalan ni disuruh you describe apa yang berlaku pada diaphragm. Describe how diaphragm can change. Okay, so diaphragm buat apa? Baru apa berlaku pada volume dan apa berlaku pada pressure. Okay, so diaphragm dia kalau masa inhalation, diaphragm you akan buat apa? Anak? Tolong ingat, semua anak-anak, kalau dia ialah muscle hanya boleh buat dua benda je. Tolong ingat benda ni, anak-anak. Okay, sebab teacher jumpa perkataan yang teacher sangat tak nak terima. Teacher tak ingat itu dalam form 4 atau form 5. Teacher rasa dia salah faham. Muscle kerjanya hanya dua. Dia contract atau dia relax. Tak ada term expand ke extend ke, tak ada. Dan pelajar tu memang salah faham terus. Dia kira muscle contract tu sebagai muscle expand. Anak, contraction menyebabkan muscle jadi pendek. Okay, expand ni mengembang. Salah terus. Memang salah terus lah. Semua information dia salah terus. So tolong jangan pandai-pandai reka perkataan sendiri. Sebab tu teacher tak recommend any buku rujukan pada pelajar. Sebab perkataan terminologi yang betul mesti datang dari buku teks. Jangan memandai pergi study dengan buku rujukan yang lain terminologinya dari buku teks. Berhati-hati. Sebab kita memang takkan terima terms yang tak wujud dalam buku teks. Especially kalau terms tu memang salah. Sebab tu juga teacher tak galakkan pelajar menjawab dalam bahasa Melayu. Kalau you translate directly English kepada BM, guna pengetahuan English you, chance untuk you salah sangat tinggi. Sebab terminologi bio dan terminologi bahasa tak sama anak. So kalau you betul nak insist jawab dalam bahasa Melayu, kau kena study buku teks bahasa Melayu. Pergi beli buku teks bahasa Melayu, study buku teks bahasa Melayu. Yang tu teacher boleh terima. Kalau kau memandai sendiri nak translate, janganlah. Chances are you akan hilang markah. Okay? Biology punya penandaan dia leceh macam tu.
Sebab tu kita memang bagi tahu pelajar revision yang utama you sumbernya ialah buku teks. Okay, so pilihan you kat sini, you hanya ada satu pilihan sahaja, dua je lah pilihan you nak cakap diaphragm dia contract atau relax. Itu je. So sebab tu teacher cakap tadi, hafal satu sahaja, masa inhale atau masa exhale. Kalau you tengok dalam buku teks, dia cakap masa inhalation, diaphragm contract. Okay, diaphragm move downwards to become flat and horizontal. Ni gambar rajah dia dah tunjuk, diaphragm bergerak turun ke bawah. So itu dalam keadaan yang contract. Okay. Di sini kalau you rasa nak mudah hafal, okay, perangai diaphragm ialah dia bila dia memanjang dia akan melengkung. Okay. Lagi panjang dia lagi besar lekuk dia. Dia akan melengkung macam tu bila dia memanjang. Dan masa memanjang masa dia relax. Okay. So kalau action diaphragm turun ke bawah, maknanya diaphragm akan straight di bawah. Ini ialah memendek. Kepanjangan ni lebih pendek daripada kepanjangan ni. Okay. So condition tu ialah muscle tu tengah contract. Kalau you nak memahami dia lah. Okay. Kalau teacher, kalau hafal ni ada chance untuk you tersalah faham atau tertukar. Kalau you faham, lebih mudah untuk you dapatkan fakta yang betul. Okay. And kalaupun you tak boleh cerita apa yang berlaku pada diaphragm, tolong faham bahawa konsep tarik dan hembus nafas ni memang sepenuhnya konsep pressure, tekanan udara. Okay, you nak masa tarik nafas, you nak udara dari luar masuk ke dalam lung you. Dan udara akan bergerak, rule-nya ialah udara akan bergerak dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. Betul? Betul ke tak anak? Betul. Tolong faham benda tu. You faham fakta tu satu je, you faham konsep tu satu je, you tak akan tertukar. Sampai bila-bila you tak akan tertukar. Okay? Konsepnya ialah kalau you nak tarik nafas, you nak pastikan udara dari luar masuk ke dalam lung you. So udara ni bergerak dari tempat yang tekanan tinggi ke tempat yang tekanan rendah. So kalau teacher nak udara bergerak dari luar masuk dalam lung teacher, masa inhalation teacher kena pastikan tekanan dalam lung teacher rendah. Dan tekanan berkadar songsang dengan volume. Okay, makin besar volume makin rendah tekanan. Itu memang rule dia. Okay, kalau you faham apa yang berlaku, tekanan ni ialah berapa kerap molekul udara you langgar dinding. So makin besar ruang tu, makin susah dia nak jumpa dinding. So makin kurang dah dia langgar dinding. Faham tak? Sebab tu tekanan dia turun. Faham ke? Kalau bahasa mudahnya lah. Kalau teacher nak simplifykan pemahaman untuk you. So the larger the volume, the smaller or the lower the pressure in that area. So itu yang you nak faham. You can work, nak hafal straightforward atau you can work in reverse. Kalau teacher for this particular information, teacher memang ingat in reverse. Okay, I know that when I inhale, I want to make sure air from outside goes into my lung. To do that, I have to make sure the inside of my lung have lower pressure than the outside. To achieve lower pressure, I have to make sure the volume of my lung is bigger. Okay, so teacher kena besarkan volume lung. Teacher nak besarkan volume lung macam mana? Nak kena raise the rib cage. Okay, macam mana nak raise the rib cage? Diaphragm muscle kena contract. Okay, itu. Kalau hafal secara straightforward, you boleh hafal je lah. Diaphragm muscle contract, so it becomes flattened. Rib cage is raised upwards and outwards. Okay, which causes the volume inside the rib cage or volume of the thoracic cavity. Dia dah bagi tahu pada you ni. Volume of the thoracic cavity to increase. Increase in volume causes the pressure in thoracic cavity to decrease. So inhalation occur. Macam tu. Boleh? Boleh faham ke ni? Ya. Anak-anak, tolong simplifykan pengetahuan. Kalau you tengok tadi, benda yang teacher hafal hanya beberapa poin je. Teacher tak hafal the whole process tu. Teacher hanya hafal apa yang berlaku pada diaphragm satu. Okay? And teacher hanya hafal apa yang perlu berlaku pada pressure. Itu sahaja. Sebab pemahaman teacher pasal pressure tu akan bantu teacher draw conclusion apa yang perlu berlaku kepada volume dia dan apa yang perlu berlaku kepada rib cage. Itu sahaja.
So I simplified the information that I need to know, and the other teacher draw conclusion berdasarkan pemahaman. So pemahaman tu kena you sendirilah cari jalan untuk fahamkan cara mudah. Teacher tak boleh nak transfer my understanding kepada you. Okay? Tapi teacher cerita dalam bahasa yang mudah supaya you boleh faham. Syaratnya jangan guna bahasa pasar yang teacher cerita dalam kelas, dalam exam. Okay? Itu pentingnya terminologi. Sebab tu baca berkali-kali supaya you biasa dengan terminologi. Tak hafal the whole sentence pun tak apa. Tapi dalam exam you tahu nak guna terms mana yang betul. Okay, kalau you tengok markah kat sini hanya 2. Kalau soalan macam ni dia boleh muncul dalam soalan esei. Kalau soalan esei dia akan suruh you cerita the whole process of inhalation atau exhalation. Dan dia akan jadi markahnya 5. Sebab buku teks you ada 5 point. Okay, tapi kalau you ingat, kalau you hanya ingat beberapa, contohnya teacher tak ingat apa yang berlaku pada intercostal muscle. So tak apalah, hilanglah 1 markah di situ, tapi teacher boleh cerita apa yang berlaku pada diaphragm, apa yang berlaku pada volume, apa yang berlaku pada pressure, apa yang berlaku pada rib cage dan proses apa yang berlaku. Teacher dah dapat 4 markah kat situ. Faham tak? Okay, so tolong ingat dan hafal hanya 1 proses, inhalation atau exhalation. Jangan menyusahkan diri nak hafal dua-dua sebab ada risiko you akan tertukar. Yang aku hafal ni inhalation ke exhalation? Kalau you hafal 1 je, aku memang hafal inhalation je. So information yang ada dalam otak aku ni pasal inhalation je. So kalau nak cerita exhalation, terbalikkan je lah semua. Dia the exact opposite. Okay? Alright. Can I move on to question 2? Yes. Hopefully you masih dengan teacher lah. To be honest, okay, if I can be honest with you, untuk pelajar-pelajar yang markahnya rendah daripada B, okay, isu utama you ialah masih knowledge. You kekurangan pengetahuan. Dan cara nak improve ialah baca. Macam mana benci you pun dengan perkataan tu, itu je yang teacher boleh bagi tahu you for now. Baca, hafal. Okay, the moment you have the basic knowledge and understanding, pelajar yang masih di B tak dapat ke A atau pelajar yang A minus tak dapat ke A solid, chances are you hilang markah bila teknik menjawab you salah. Okay, pelajar-pelajar ni perlu perbaiki teknik sebab knowledge dia insya-Allah dah strong. Cara jawab dia je yang salah yang menyebabkan dia hilang markah. Alright, so apa yang teacher ajar cara jawab tu dan teacher lupa nak mention tadi, soalan ni bila dia melibatkan proses, you mesti jawab dalam turutan. Di sini dia ada risiko berlaku wrong cancer right. Alright, kalau you contohnya you cakap volume in the thoracic cavity increase causing the pressure to increase. Itu wrong cancer right dah. Sebab bila volume increase, pressure patutnya turun. So you dah salah information, the whole sentence salah terus. Okay, walaupun you cakap volume increase tu betul, tapi bila you kaitkan dengan pressure yang increase, dia jadi salah. So di situ teacher akan tulis wrong cancer right. Betul dah, ada 1 part yang betul tapi another part salah. Dia dah cancel lah the whole markah you. Okay, so be careful. Sebab tu teacher cakap proses memang kena hafal dengan betul. Okay. Alright. Yang kedua, kalau you tengok soalan memang sentiasa akan bermula dengan structure. Tak kisahlah you tengok whatever system, dia memang sentiasa akan tanya structure. Dan teacher bagi tahu pelajar banyak kali, untuk structure dalam biologi, anak panah dia mesti kena tepat pada structure untuk tahu dia tanya apa. So kalau you tengok dalam ni, gambar rajah ni sebab dia berwarna. Okay, tapi dalam buku you dia tak kena pun pada tulang. Dan dia bagi clue pada you. Dia nak name of muscle. So muscle pada tangan anak, dia bagi tahu ni. Tolonglah baca soalan. Dia bagi tahu human arm. Lengan manusia. Lengan manusia, muscle yang you belajar ada 2 je. Bicep dengan tricep je. Tu je pilihan you. Serius. Dan teacher dah tunjuk pada you cara mudah untuk hafal anak. Bicep. Ini bicep. You are flexing your bicep. Okay? Dalam. Bahagian dalam ni bicep. Kalau orang suruh tunjuk muscle. Kau flex tangan. Kau tunjuk bicep tu anak. Tolonglah ingat dengan mudahnya. Okay? Sebab benda tu bukanlah knowledge yang susah untuk pelajar hafal. Kalau dah dia ni bicep, dia ni tricep. Tak payah hafal dah. Okay? You only have 2. Bicep and tricep sahaja. So,
tolonglah teacher minta benda simple macam ni, tolonglah jangan tertukar. Kalau you cakap you tak tahu teacher, tapi saya tak tahu mana atas mana bawah. Tangan kau boleh lipat macam ni je nak. Dia tak boleh lipat ke belakang. Faham tak? So kalau you nampak lukisan tangan berlipat, alright, itu bermaksud ini bahagian dalam ni. Ini bahagian luar. Ini bahagian yang you flex. Ini bahagian belakang tu. Faham tak? Sebab tangan manusia, you punya lipatan tangan you hanya 90 degree. You can only bend your arm in one direction sahaja. Boleh tak? Sebab ada yang tertukar, ada yang masih salah. So, teacher minta tolong. Benda simple macam ni tolonglah identify. Dan kalau you tengok, dia suruh you name muscle X dan tissue Y. Bermaksud Y ni bukan muscle. Kalau Y tu ialah muscle, dia akan tulis muscle juga. Faham tak? Anak? Faham. Soalan dah bagi clue pada you. Dia tak nak kalau you dah tulis muscle X ialah bicep, Y ni bukan tricep. Confirm bukan tricep. Sebab dia tak nak nama muscle, dia nak nama tissue. So tissue apa yang kat sini ni? Ini ialah tissue yang tengah hubung your muscle dengan tulang. Okay? Apa tissue apa tu? Again kat sini teacher minta pelajar hafal satu. Tisu yang menghubung antara, okay, dalam you punya skeletal system ada dua. Okay, tendon atau ligament. Hafal salah satu. Teacher hafal tendon. Tendon hubung muscle dengan tulang. So yang hubung tulang dengan tulang itu ialah ligament. Kat mana ligament dalam gambar rajah ni? Ligament ialah ni. Okay, yang menghubungkan tulang dengan tulang. Ini tulang kan? Ni ligament ni pegang tulang ni dan dia sambung kepada tulang ni, tulang bawah ni. Ni, dia ni. Okay, so ini ligament. Teacher tak perlu hafal dua-dua. Okay, teacher hanya perlu hafal satu je. Teacher tahu for sure tendon ialah the tissue yang menghubung antara muscle dengan tulang. Okay. Kalau dia tunjuk kepada dia ni, anak panah kepada dia ni, I know for sure dia ni bukan tendon. Sebab dia ni menghubungkan tulang ke tulang. So dia ni definitely ligament lah macam tu. Faham tak? Anak? Kesedihan sebab structure pun you masih kilau markah. Rugi. Okay? And then, teacher cakap banyak kali structure dia akan kaitkan dengan karakteristik atau dengan function. Soalan B, soalan aras tinggi. Okay, dia kira sebagai kebat tapi you boleh jawab soalan ni kalau you tahu function dia. Okay, structure X dia cakap, structure X muscle. Koyak. Muscle koyak apa berlaku? Bila muscle koyak, apa yang berlaku ialah dia tak boleh buat kerja dia. So, kembali kepada soalan apa kerja muscle? Teacher cakap tadi muscle hanya boleh buat dua benda, contract dan relax sahaja. Betul? Betul. So kalau dia rosak dia tak boleh buat apa? Nak? Boleh contract. Pergi kepada function dia dulu. Jangan kalau nak lompat kepada conclusion terakhir. Okay, jawab dalam sequence. Okay, soalan ni, ini yang teacher cakap, soalan berbentuk negatif. This question is a negative form of question sebab dia imply something cannot happen. Okay, satu benda rosak menyebabkan dia tak boleh buat function dia. So, teacher tak nak tahu apa function dia. Teacher nak tahu apa berlaku pada dia. Okay. So apa berlaku? Teacher tak nak tahu teacher ni cikgu. Teacher nak tahu ialah teacher tak boleh mengajar lah sebab teacher sakit. Macam tu. Faham tak? So, you kena cari dulu function dia. Structure X ni function dia apa? Bila dia rosak, dia tak boleh buat function. Itu jawapan pertama you. Okay. So, structure X cannot contract or relax. Okay. Cuma, sebab dia tanya kat sini, what would happen to the mechanism of arm movement? Ini di mana the diagram will come into play. Okay. Diagram tunjuk pada you, tangan dia dalam bentuk ni, dalam bentuk dibengkokkan. Alright. So untuk bengkokkan tangan, X kena contract. So bila dia rosak, X tak boleh contract. Tapi kalau you cakap X cannot contract and relax, kita masih boleh bagi markah pada you lah sebab you faham itu function dia dan dia tak boleh buat kerja dia. Okay. So bila dia tak boleh contract, apa berlaku?
Dia tak boleh buat apa? Kalau markahnya 2 kalau kau tak hafal pun, okay, you boleh terus kepada the final conclusion. Bila dia tak boleh contract, dia tak boleh nak bengkokkan tangan. Tu je lah. Arm cannot be bent. Okay, tolong faham. Yang ni dia perlu kepada link antara contract dengan relax dengan bending atau straighten. Okay, dan di situ perlunya gambar rajah ni. You sama ada nak cerita pasal bending ke nak cerita pasal straighten. Masalah pelajar ialah bila dia cerita arm cannot be muscle cannot contract or relax, so arm cannot be bent or straighten. Itu bahaya. Bahaya sebab kita akan nampak pelajar ni dia tak pasti muscle tu contract ke relax. Dia tak pasti arm tu bend ke straighten. Okay. Kalau you rasa teacher saya tak pasti, dia nak tahu yang mana satu, then cerita into separate sentence. The muscle structure X cannot contract, so arm cannot be bent. Or structure X cannot relax, so arm cannot be straightened. Okay, boleh? Boleh faham? Faham ke dok apa yang kita cakap ni? Okay, teacher minta sangat-sangat untuk soalan ni, apa-apa bentuk soalan negatif, tak payah buang masa cerita pasal function dia. Teacher tak nak tahu. Teacher memang takkan baca pun. Kalau you tulis structure X is bicep, yang tu tak ada markah sebab kau dah cerita kat atas. Okay, you dah sebut nama dia kat atas, so tak ada meaning kepada dia disebut di sini. Okay, then you cakap muscle X contract and relax to bend and straighten the arm. Tak ada markah, tak ada nilai langsung. Sebab teacher tak tanya. Teacher tanya you apa yang akan berlaku kepada tangan kalau muscle X tak boleh buat kerja. Itu je yang dia tanya. So you cerita itu je lah. Structure X cannot contract, so arm cannot be bent. Okay, kenapa itu pilihan jawapan dia? Sebab, alright, tolong faham untuk teacher betulkan tangan bukan disebabkan oleh structure X relax. Nak betulkan tangan sebenarnya disebabkan oleh muscle ni yang contract. Okay, tolong ingat rule mengenai muscle, dia hanya boleh pull. Muscle tak boleh push. Okay, muscle dia tak ada kebolehan untuk menolak. Dia hanya boleh tarik. Dan dia tarik bila dia contract. Okay, muscle yang contract memendek. So sesiapa yang melekat pada dia akan ditarik masa dia memendek. Itu dengan muscle. Sebab tu Tuhan buat muscle ada antagonistic muscle. Okay, kalau engkau contract ni, kalau dia ni contract, nak tarik yang ni, dia ni kena relax bersama dia. Okay, supaya dia dibenarkan untuk ditarik. Faham tak? Bukan relax dia tu menyebabkan tulang dia tolak, dok. Dia hanya relax tu menyebabkan membenarkan dia ni tarik tulang. Faham ke? Ini yang teacher tak suka dengan dengan online punya classes, because I do not know if you get what I'm saying or not. Okay? Tapi itu point teacher. Alright? Soalan ni dia fokus kepada arm bending. Kita hanya answer scheme dia hanya bagi markah kepada contraction. Muscle X cannot contract, so arm cannot be bent. Sebab dia dah bagi clue pada you dalam gambar rajah. Okay, gambar rajah ni dah tunjuk clear pada you arm ni tengah bengkok. Okay, bila muscle X contract. So bila muscle X tak boleh buat kerja, arm ni tak boleh dibengkok. Okay, boleh? Boleh. Boleh. So, teacher minta tolong, okay, catat dan tolong ingat, semat dalam otak you, the moment soalan tanya, dia ada dua bentuk. Soalan yang negatif atau soalan yang superlatif. Soalan sama ada dia tak cukup atau tak boleh buat kerja, atau soalan yang dia terlebih. Okay, bila soalan yang terlebih, apa you nak buat ialah perkataannya mesti a lot atau more atau excess. Mesti ada benda tu dalam jawapan you. Somewhere dalam jawapan you. Contoh kalau ditanya kenapa muscle contains high number of mitochondria. High tu dah menunjukkan dia lebih berbanding orang lain. Okay. Dia cuba fikir soalannya macam kenapa contohnya lah. Okay. Kelas A tak ramai pelajar kan berbanding kelas B contoh. Kenapa kelas B ada banyak meja berbanding kelas A? Atau dia tanya kenapa kelas B ada banyak meja? Contohnya macam tu. You tak jawab sebab kelas B ada student. You akan jawab sebab kelas B ada lebih ramai student. Faham tak? Faham.
Sebab tu soalan dalam biologi memang pelajar confirm akan hilang markah kalau dia tak ada perkataan more, a lot, excess. Okay. So kalau dia tanya kenapa muscle ada banyak mitokondria, sebab muscle perlu, again, kaitkan kepada function. Kau tanya dulu function mitokondria tu apa? You dah belajar kan? Mitokondria functionnya to produce energy. So sebab muscle perlu lebih energy. Sebab tu dia nak mitokondria yang banyak. Dan baru jawab, energy tu muscle tu nak guna untuk apa? Kembali kepada function muscle. Muscle contract and relax. So kenapa dia nak energy? Untuk contract and relax. Tapi kenapa dia nak energy yang banyak? Sebab dia nak buat contraction and relaxation yang banyak. Faham tak? Tolong ingat, dia benda simple je. Tapi teacher boleh jamin, pelajar akan hilang markah. Sebab dia tak pay attention kepada tu. Okay? Kalau yang ni, macam teacher cakap tadi, soalan B ni soalan negatif. Kenapa dia tak boleh, kalau dia rosak apa jadi, dia tak boleh buat kerja dia. So, pergi kepada function dia, apa yang dia tak boleh buat tu. Alright? Dan kerja dia tu menyebabkan badan kita buat apa. Then itu conclusion ni. Okay, kalau bicep dia contract, itu kerja utama dia. Dia contract. Tapi contraction dia tu akan menyebabkan arm is bent. Okay, so kalau dia tak boleh contract, arm tak boleh bend. Itu. Kalau teacher tak ada pancreas. So soalannya ialah teacher tak ada pancreas sebab accident. Pancreas teacher rosak, kena buang. So apa berlaku? Dia tanya pada you, apa berlaku pada teacher? So you nak pergi pertama, pergi kepada apa function pancreas. Pancreas hasilkan insulin. So bila tak ada pancreas, teacher tak boleh buat insulin. Dan tanya pula, insulin tu kerjanya apa? Insulin ni kerjanya ialah kawal aras gula dalam darah. So bila teacher tak boleh buat insulin, teacher tak boleh kawal aras gula dalam darah. So kalau teacher tak boleh kawal aras gula dalam darah, apa jadi pada teacher? Teacher ada penyakit. Penyakit apa? Diabetes. Macam tu. Okay. So jawapan untuk soalan tu, kalau pancreas teacher rosak, teacher L will no longer be able to produce insulin. So she cannot control her blood sugar level. She will have diabetes mellitus. Faham tak? Tu je jawapan yang dia nak. Dia tak nak tahu pancreas buat apa. Dia nak tahu apa yang pancreas tak boleh buat sekarang. Boleh? Boleh. Faham tak? Dia akan boleh tanya you dalam mana-mana structure atau mana-mana organelle. Bear in mind. Okay? Apa-apa yang ada function dalam badan, dia akan boleh bagi situasi di mana benda tu no longer function. Atau benda tu ada present in excess. Okay? Dia boleh buat situation tu. Teacher ada hati. Kita tahu apa function hati. So dia boleh buat teacher accident hilang hati. Atau hati teacher rosak. So you nak kaitkan dengan function. Sebab tu teacher cakap semua struktur dalam badan kena tahu karakteristik dan function. Sebab function tu akan bantu you jawab soalan-soalan kebat macam ni. Okay? Boleh anak-anak? Jangan rasa susah sangat lah. Sebab bendanya senang je. Cara jawab dia mudah je. Kalau you ingat apa yang teacher cakap. Okay? Alright, untuk C, ditunjuk pada you before they start the training session, all players must do warm-up activities. Why warm-up activities? Anak, ini pengetahuan basic. Pengetahuan yang tak tahu bio pun boleh jawab sebenarnya. Kenapa engkau warm up sebelum exercise? Tak nak bagi cramp kan? Betul? Betul. Tulis je lah macam tu. Even if you have no idea. Kalaupun you rasa macam teacher saya tak tahu, tak ada pun dalam buku, ini basic knowledge you tahu. Tak kisahlah cikgu subjek mana yang ajar you, tapi you tahu bila buat PJ ke, kena warm up sebelum you buat apa-apa aktiviti yang berat. Sebab kalau tak warm up, orang cakap banyak kali, you akan ada cramp. Muscle you boleh cramp. Tulis je lah macam tu. Susah sangat ke? Anak, kalaupun you tak boleh nak explain, at least boleh dapat satu markah. Okay? Kalau ini dia tanya pada you, kenapa? Kenapa? Why do warm up activity needs to be done? So kita nak buat dia supaya something can happen to your body or supaya kita boleh prevent something from happening. Okay, in this case kita nak prevent. Okay, you tak nak cakap if you don't warm up, you will get muscle cramp. Kita nak cakap if you warm up, you can prevent muscle cramp. Faham tak? Ada dia lain tu bentuk jawapan you tu. Okay, sebab dia tanya kenapa kena warm up. So teacher warm up supaya teacher tak cramp. Itu yang teacher nak buat. I want to prevent muscle cramp. Okay, teacher tak nak tahu warm up tu
konsekuensnya apa. Tak warm up tu konsekuensnya apa. Teacher nak tahu warm up tu kepentingannya apa. Okay, tolong faham. Dia beza tu. Kalau teacher tanya soalannya, apa jadi kalau teacher tak pakai seat belt dengan apa function seat belt? Lain jawapan dia tu. Okay, tolong fahami. Di sini dia tanya apa kepentingan warm up? Itu sahaja. Kepentingan warm up ialah untuk prevent muscle cramp. Apa kepentingan seat belt? Seat belt ialah untuk prevent serious injury bila you accident. Okay, as opposed to apa jadi kalau teacher tak pakai seat belt? Teacher akan kena serious injury masa accident. Lain. Faham tak? Nampak tak perbezaan bentuk soalan tu? Teacher tak tahu macam nak explain sebab jawapan dia akan, kalau you tulis jawapan dalam cara yang salah, teacher memang akan cakap sekarang, you akan hilang markah. Okay? So, tolong pay attention kepada kehendak soalan. Dia tanya why, kenapa, warm up needs to be done. Alright? So, you know that warm up helps to prevent muscle cramp. Itu jawapan yang dia nak. Okay? Teacher tak nak kalau tak buat warm up, you akan dapat muscle cramp. Kita akan, biasanya kalau menanda biasa, teacher mungkin boleh bagi markah kesian. Tapi teacher jarang bagi markah kesian pada pelajar sebab teacher takut you akan hilang markah dalam SPM. Okay? Bila cikgu-cikgu menanda, kita selalunya ditrain supaya menanda kepada pelajar dalam cara yang strict. Sebab kita tak nak ajar pelajar menjawab dengan cara yang sambil lewa. Takut hilang dalam SPM. Kalau teacher strict sekarang dan you belajar menjawab dengan cara yang detail, chance untuk you hilang markah dalam SPM tu rendah lah. Itu je. Okay? So, belajarlah untuk menjawab mengikut kehendak soalan. Kat sini, kalau you tak tahu apa-apa pun tulis je lah. Alright? Prevent muscle cramp. Dia sebenarnya, warming up ni will actually increase blood flow to your muscle. Okay? Increasing blood flow to your muscle will actually increase cellular respiration. Okay? And increasing cellular respiration will actually help you increase production of energy lah. Sebab tu muscle you tak cramp. Okay? Boleh? Tapi saya dah masuk. Belum masuk? Tak dibenarkan ke? Okay, so dah, sebab teacher auto admit ni. Tak ada orang minta masuk ni. Dah, okay? So tolong ingat, alright? Whenever you are given soalan yang berbentuk daily life situation macam ni, biasanya soalan tu akan berbentuk positif atau negatif. Determine dulu soalan tu berbentuk positif atau berbentuk negatif. Sebab you nak determine cara jawab. Okay? It's not enough when it comes to this type of question, it's not enough to simply give the correct fakta. You mesti bagi fakta yang betul dalam cara yang betul. Itu isunya. Ini akan bezakan pelajar yang dapat A-, A solid, A+. Okay? Pelajar-pelajar yang tak dapat ke A+ ni sebab ni lah. Dia tak dapat jawab dengan cara yang betul, so dia hilang markah pada soalan-soalan yang berbentuk explanation kebat. Kalau setakat soalan explain fakta biasa, dia boleh bagi tahu sebab dia dah ada information tu. Okay, so penting untuk you fahamkan betul-betul bentuk soalan. Alright, kalau you tengok dekat sini, untuk D, Mr. A is a government pensioner. He's been experiencing continuous knee pain. Okay, then dia suruh you explain what is the health problem that Mr. A is experiencing. Teacher cakap banyak kali when it comes to disease. Okay, ini pun tolong catat. Disease, ada beberapa perkara yang dia nak you tahu. Satu ialah name, the correct name of the disease. Dua ialah symptoms. Tiga ialah causes. Empat ialah treatment. 5 ialah prevention. Okay. Ini information basic yang you kena ada no matter what disease you tengok. Sebab kalau dalam soalan essay, kalau dia minta you cerita whatever pun, kalau you bagi this 5 point, chances are insyaAllah you akan dapat at least 1 atau 2 markah. You tak akan dapat markah kosong.
Okay. So kalau you tengok soalan ni, dia minta you explain what is the health problem. So benda pertama you nak buat ialah namakan dulu penyakit dia. Di sini isu paling utama pelajar hilang markah ialah you dapat nama yang salah. The moment you salah nama, memang markah you kosong terus lah. Okay, I will not be reading. Sebab itu akan jadi wrong cancer, right? Okay, you are giving the wrong symptoms kepada penyakit yang lain. Okay, so kalau you simply cakap, dia ada penyakit contohnya muscular dystrophy, you cakap, salah dah lah. So it doesn't matter apa yang kau cakap kat bawah ni, sebab salah dah. Confirm salah. Dia tak akan betul dah. Sebab muscular dystrophy tak akan ada simptom yang sama macam knee pain ni. Okay, so penyakit dia ni ialah arthritis. Kita terima setakat arthritis. Okay, tapi yang paling tepatnya ialah osteoarthritis. Okay, dia bagi clue dalam soalan. Bear in mind anak-anak, arthritis ada banyak jenis. Okay, you have rheumatoid arthritis, you have osteoarthritis, you have ada beberapa jenis lagi. Tapi dia bergantung kepada cause. Dan nak tahu cause tu, cara mudahnya ialah identify dulu satu, dia muda ke dia tua. Kalau dia tua, chances are dia ialah osteoarthritis. Okay. Kalau dia tak tua, okay, dia masih orang muda, chances are dia bukan osteoarthritis, tapi kena tengok pula. Sebab tu kita perlu kepada symptoms. Okay, symptoms ni kadang-kadang macam teacher cakap tadi, karakteristik untuk structure, dia bukan, kadang-kadang dia bukan untuk you boleh cerita karakteristik dia, tapi dia untuk you identify the structure. Ini untuk identify the disease. Okay. Untuk osteoarthritis, simptomnya ialah dia sakit lutut. Tapi semua arthritis dia akan sakit sendi. Okay. Any kind of pain in the joints, okay, usually akan refer kepada arthritis. Okay. Osteoarthritis is where, ini yang you nak cerita pasal cause. Okay. Penyebab dia ialah the thinning of the cartilage tissue. Okay, tisu cartilage yang lapik tulang dia tu makin menipis. Tengok balik dalam buku you, okay, kalau ini ialah structure you punya sendi. Untuk yang tak tahu lagi, sendi ialah tempat di mana dua tulang bertemu. Okay, dan dua tulang bertemu ni, tulang dia tak bercantum. That's the reason kenapa dia tak dibina sebagai satu batang benda yang panjang je. Sebab kalau dia bercantum, macam mana kau nak bengkokkan tempat-tempat yang nak bengkok tu. Okay, sebab tu Tuhan cipta sendi. Okay, dia dipegang. Okay, tulang dua ni dia bukan bercantum tapi dipegang, held together, connected together by, tadi teacher sebut, ligament. Inilah ligament you. Okay, kalau you tengok dalam buku, sebab tulang ni, teacher lukis ni 2D, tolong fahami. Okay, structure badan you 3D. Okay, sendi you in a sense encapsulated, dia dilindungi oleh structure yang dipanggil synovial membrane. Okay, sekeliling dia ni ada membrane lah, tapi yang akan memegang dia antara dua tulang ni akan ada juga you punya ligament. Okay, dan dalam membrane ni akan ada fluid. Fluid ni akan bertindak macam pelincir. Okay, dia lubricant. Fluid tu ialah synovial fluid. Dan antara tulang ni pun, pada tulang tu dia ada lapik. Lapik tu ialah tisu cartilage. Okay, so function lapik ni ialah sebagai again cushion. Dia bila sendi you bersentuh, okay, kalau tak ada lapik, then dia akan sangat sakit. Okay, bergesel lah. Ini macam pintu yang bergesel dengan permukaan lantai contohnya. Pintu yang dipasang terlalu rapat dengan permukaan lantai. Kau dengar apa kau sakit hati kan? Macam itulah. Okay, so dia ada dua reason you akan rasa sakit pada sendi. Sama ada ni cartilage you nipis, okay, ataupun synovial fluid you makin kurang. You tak cukup cushion, okay, cushion you makin nipis, atau lubricant you makin kurang. Pelincir tak cukup. Alright, itu je. Dan these two condition will lead to osteoarthritis. Kita panggil dia osteo disebabkan oleh struktur tulang yang rosak. Okay, bukan rosak lah. It's no longer functioning properly. Okay, dan this comes with old age. Alright, so kalau dia suruh you explain, apa yang you nak explain, markahnya 2 je. Okay, kalau markahnya 2, usually we will go up to this lah. Setakat 3 poin sahaja. Nama dia, simptom dia, tapi simptom tak perlu sebab dia dah bagi tahu. Simptom dia ni pain. So causes dia. Penyebab dia apa? Itu je lah. Kalau masih tak
saya tak confident teacher saya dapat markah penuh, then pergi je lah kepada treatment, tak ada masalah. Okay? Boleh anak? Boleh. Yang teacher minta you jangan buat bila soalan macam ni ialah ini jangan buat insurance in a sense that teacher saya tak pasti dia penyakit apa. So saya bagi tahu 2 penyakit. Kau jangan. Bila you buat macam tu, dan kita akan tahu straight away pelajar ni tak tahu. So dia tengah menembak dan minta pemeriksa tembakkan untuk dia. Takkanlah kami tak akan tembak, apa yang kami akan buat ialah wrong answer right. Okay, you dah bagi satu information yang betul, you pergi tambah information yang salah. Yang salah tu akan menyebabkan you hilang markah yang betul tu lah. Okay, so kat sini kena spesifik bagi satu je lah nama penyakit. Di sini kita terima arthritis sahaja, teacher dah terima. Okay, osteo ni dia akan kurungkan. Yang salah ialah kalau you pergi tulis nama rheumatoid arthritis. Salah sebab ini bukan rheumatoid arthritis. Kalau tak pasti, ini teacher tak suka bagi ajaran ni kepada pelajar. Okay, sebab dalam biologi kadang-kadang dia nak nama yang spesifik, kadang-kadang dia nak nama yang, dia terima nama yang general. Kalau untuk penyakit macam ni, okay, bila dia ada banyak jenis, selalunya sebut yang general dia pun kita dah terima. So kalau you tak pasti dia ni osteoarthritis ke, rheumatoid arthritis ke, kau cakap arthritis je dah. Sebab arthritis akan refer kepada semua penyakit sendi. Cuma yang satu yang tak diterima when it comes to diseases ialah diabetes. Okay, diabetes dia ada 2 jenis, yang 2 jenis dia tu berbeza terus. Okay, you ada diabetes mellitus dan you ada diabetes insipidus. So kalau dalam biologi, pelajar nak bercakap pasal penyakit kencing manis yang you biasa dengar tu, kencing manis tu ialah diabetes mellitus. Tak akan ada nilai untuk pelajar sebut diabetes je. Tulis penyakit dia ialah penyakit diabetes, maka you kosong. Okay, sebab diabetes mesti terus spesifik, dia diabetes mellitus ke dia diabetes insipidus. Diabetes mellitus ni sebab dia tak boleh produce insulin atau dia tak respon kepada insulin. So dia punya gula dalam darah dia terlalu tinggi. Diabetes insipidus ni disebabkan oleh kelemahan kawalan kencing. Okay, dia tak mampu nak kawal, regulate the urine production. Dan ini hanya berlaku dalam orang pregnant sahaja. Okay, so kalau soalan tu tak ada sebut pun pasal perempuan tu pregnant, chances are dia tengah bercakap pasal diabetes mellitus lah. Wajib tulis diabetes mellitus. Boleh? Boleh. Boleh. Tolong ingat. Okay, teacher bagi tahu siap-siap whatever information yang berkaitan. Yang ni tolong. Whenever you jumpa dalam buku teks, jumpa nama disease atau sebarang disease disebut, terus pergi cari information ni. Okay? Yang ni teacher pecahkan. Treatment dia ni kadang-kadang ada penyakit yang you tak boleh treat pun. Okay? Especially kalau causesnya ialah penyakit genetik. Okay? Cause-nya ialah genetic mutation. Atau dia ialah sejenis genetik, penyakit genetik, jarang akan ada rawatan yang boleh cure. Okay? So selalunya apa yang kita akan cakap dia sama ada treatment atau dia management. Okay, disease management. Macam mana nak manage the disease supaya tak sakit sangat. Atau lifespan dia boleh kita panjangkan sikit. So penyakit-penyakit yang macam ni biasanya muscular dystrophy. Itu penyakit genetik. Memang tak ada treatment untuk dia. Tapi kita boleh bagilah ubat tahan sakit ke supaya dia tak sakit sangat. Okay. Apa lagi ya? Macam rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis dia penyakit immune system. Yang tu pun tak ada rawatan untuk cure. So apa yang ada hanya management lah, disease management. So kalau you Google pasal disease, susah sangat you nak faham, carilah information di Wikipedia ke. Dia tend to have simple information supaya you tak terlalu overwhelmed dengan information yang terlalu banyak. Cari je, simple symptoms ni apa? Sakit kepala ke, sakit sendi ke, macam tu je. Sahaja basic words yang you boleh faham dan tak perlu hafal terlalu banyak. Okay, kalau soalan ni keluar dalam soalan esei pun, markah paling banyak dia akan bagi 10. Okay, untuk soalan esei, penyakit apa-apa dia akan bagi paling banyak 10 markah. Kalau 10 markah, then you know 1 markah untuk name, mungkin 2 markah untuk symptoms, 2 markah untuk cause, okay, then markah 2 atau 3 untuk treatment dan 2 atau 3 untuk prevention. Macam tu sahaja. So tak perlu pun nak hafal terlalu banyak information. You only want the basic information sebab at your level kita memang tak pro dalam pada pelajar. Okay, sebab tu teacher bagi list macam ni.
prevention ni kadang-kadang tak ada. Kalau penyakit dia penyakit genetik memang tak adalah prevention. Tapi dia adalah ways untuk identify. Okay, selalunya. So you want that information yang relevant tu. So teacher minta yang ni, okay, benda ni yang teacher tulis ni tolong salin, okay. Whenever you jumpa sebarang nama penyakit dalam buku teks you, cari post-it notes yang kecil, tulis 5 information ni pada penyakit tu. Okay, so that whenever you buka buku untuk study, you ada terus siap dah information simple di situ. Okay, boleh tak anak-anak? Boleh. Tolong buat. Supaya Yeah. kalau soalan essay you 10 markah pun, at least kita nak dapat 5 markah. Okay, 1 markah dari setiap information ni. 1 markah nama, 1 markah simptom, 1 markah cause, 1 markah treatment, 1 markah prevention. Dapat dah 5 daripada 10, banyak dah tu. Okay. Alright. I am going to now move to soalan essay. Kita habis 3.5 kan? Betul? Betul. Okay. For essay question, bear in mind, I mentioned to students previously, untuk SPM you, okay, soalan essay you ada 2 bentuk. Alright. Your paper 2 sebenarnya akan ada section A, which is the structured question. Ini sebab soalan ujian setara you, dia dah combine siap-siap dengan soalan objektif. SPM, soalan objektif akan ada paper lain, paper 1. Okay, so paper 2 you ialah soalan structure, section A, dan soalan essay, section B dan section C. Okay, soalan essay section B ialah berbentuk macam ni. Okay, soalan 3A ni ialah soalan essay section B. Dia berbentuk fakta yang ada sebiji-sebiji dalam buku. Soalan section C ialah soalan yang berbentuk kebat. Kebat ni biasanya akan datang daripada soalan dalam buku you, dalam exam you kali ni tak ada soalan berbentuk section C. Okay, sebenarnya. Kalau bentuk section C dalam soalan macam ni, contoh teacher bagi ialah perempuan ni ada penyakit, bukan ada penyakit. Perempuan ni ada blockage pada fallopian tube dia. Contohnya dia bagi tahu situation, daily life situation yang menyebabkan dia tak boleh dapat anak. So, sebagai seorang ginekologis, dia minta you suggest apa cara terbaik atau apa nasihat terbaik you boleh bagi pada perempuan dan pasangan dia supaya dia boleh dapat anak. Macam tu. Okay, itu bentuk soalan bentuk soalan section C, soalan terbuka kita panggil. Okay, respon terbuka. Dan nak jawab soalan macam tu, you masih boleh jawab menggunakan information ni tadi. Sebab duduk kat mana? Ini. Poin yang you nak guna ialah ini, poin 4 dan poin 5. Sebab dia minta you bagi tahu apa dia punya cadangan yang sesuai. Cadangan treatment lah tu. So if you boleh cari information pasal treatment dan prevention, you boleh bagi information yang basic, at least lah boleh dapat markah 2 atau 3 at least untuk soalan macam tu. Sebab tu teacher cakap ni yang teacher minta you cari ni, most of the time dia dah merangkumi benda yang biasa ditanya dalam exam. Okay, so tolong jangan ambil mudah apa yang teacher ajar pada you, sebab teacher mengajar supaya you dapat markah dalam exam. Okay, untuk yang ni, untuk soalan 3 ni, 3A dan 3B ni, jawapan dia ada sebiji-sebiji dalam buku teks. Okay, untuk the good thing about section B essay dalam SPM ialah essay bentuk tertutup, respon terhad kita panggil. Okay, you have untuk paper 2, okay, untuk SPM lah, you have section A. Section A ialah structured question, okay, soalan struktur, dan dia akan ada 2, 4, 6, 8 soalan. Okay, 2 soalan 6 markah, 2 soalan 7 markah, 2 soalan 8 markah, 2 soalan 9 markah. Okay, and then you akan ada section D. Ini ialah essay. Okay, essay respon terhad kita panggil. Okay, respon terhad ni ialah jawapan dia tak akan terbuka. Jawapan dia terhad kepada apa yang ada dalam buku teks sahaja. Sebab tu dia cakap respon terhad. So dia berbentuk fakta lah. Dia ni factual. Okay, soalan dia, jawapan dia akan berbentuk fakta. Kalau kau hafal fakta dalam buku, kau akan dapat markah penuh. InsyaAllah. Okay, dan dia ada 2 pilihan. 1 dari 2. Okay, you akan jawab 1 soalan dari 2 pilihan. Okay, and then you have section C. Section C ialah soalan essay, respon terbuka. Essay, respon terbuka.
Respon terbuka ni soalan kebat kita cakap. Dia boleh jadi soalan berbentuk sintesis. Sintesis ni bentuk macam soalan PT3U. Okay, kita bagi situasi. Dia ni patah kaki. Cuba design satu alat yang boleh bantu dia overcome masalah dia. Contohnya macam tu lah. So sintesis, you kena design alat tapi berdasarkan pengetahuan biologi. Atau macam tadi penyakit. Okay, dia bagi tahu pada you, dia ada masalah apa-apa dan bagi cadangan macam mana dia nak pastikan dia boleh overcome the problem. Contoh teacher accident menyebabkan pankreas teacher rosak. So sebagai doktor bagi nasihat kepada teacher macam mana teacher nak atau apa yang teacher perlu ambil kira dalam kehidupan seharian supaya teacher tak jatuh sakit. Contohnya macam tu lah. Okay, itu respon terbuka. Okay, so respon terbuka ni sebenarnya mudah untuk you goreng kalau you banyak pembacaan luar. Sebab tu kita galakkan pelajar membaca. Okay, alright. Kembali kepada yang ni untuk 3A, dia tanya pada you are to describe early stage of zygote development, okay, in human until it reaches the uterus. Tolong fahami anak, okay, anak-anak. Dalam biologi, you tak boleh main hasilkan je perkataan sendiri. Okay, teacher ajar at least kepada pelajar teacher belajar bezakan perkataan zygote, okay, morula, blastosis dan embrio dan fetus. Okay, ada satu lagi yang mungkin perlu disebut kat sini ialah kita tambah dekat sini gamete. Okay, gamete dia ada sperm dan dia ada ovum. Tolong belajar menyedari bahawa ni semua perkataan yang teacher tulis ni maksud dia lain mereka ialah benda yang berbeza. Alright, kalau teacher boleh tunjuk pada you, ni you nampak kan ni? Yang keluar daripada the female ovary, sebenarnya dia bukanlah ovum lagi masa ni. Okay, dia ialah secondary oocyte. Kalau you kembali kepada topik inilah topik ni, topik reproduction, masa production of ovum, oogenesis. Okay, yang keluar daripada ovary ialah secondary oocyte. The moment it gets fertilized by the ovum by the sperm, dia jadi ovum, tapi once sperm dah penetrate masuk dan nukleus sperm dan ovum dah combine ini, okay, dah penetrate masuk nukleus daripada sperm dan nukleus ovum combine after fertilization, okay, dia dah jadi zygote. Sebab tu dia label pada you kat sini. Dia dah bagi markah dah pun sebenarnya. Cuma dia cakap pada you, dia suruh you cerita, soalan bagi tahu describe early stages of zygote development. So tak perlu cerita point ini. Okay, sebab dia suruh you cerita dari zygote, bermula dari zygote. Inilah dari dia ni. Okay, so apa you nak cerita ni, gambar aja tunjuk pada you anak. Gambar bantu you ni, gambar ni sebenarnya markahnya duduk sini. Markahnya mana? Markah dari point ini ke point ini satu markah, point ini ke point ini dua markah, point ini ke point ini tiga, point ini ke point ini empat. Itu yang dia suruh you cerita. Tengok markahnya berapa? 6. 6 tu datang dari mana ni? Kau guna term yang betul untuk siapa sel masa ni. You akan dapat markah 6. So macam mana dapat? Number 1, you nampak ni kan zygote. Apa dia buat? Daripada 2 sel dia jadi 4 sel. Dia buat apa? Dia buat mitosis. Zygote will undergo mitosis to form 2 cells and then 4 cells. Anak, the moment dia fertilize, dia dah jadi zygote. Okay, teacher cakap tadi the moment nukleus daripada sperm dan ovum bergabung, dia dah jadi zygote. So zygote apa yang dia akan buat? Pertama dia akan buat mitosis to become 2 cells and then 4 cells. Okay. And then dia buat lagi mitosis to become, the moment dia jadi a ball of cell, dia ialah morula. Okay. Tu markah kedua. Okay.
And then morula will then undergo further mitosis to become blastocyst. Tak sebut mitosis at this point, tak apa dah, kita terima. Morula then will become blastocyst. Macam mana nak bezakan? Morula is a ball of cell. Dia ialah seketul bola yang sel yang banyak-banyak. Blastocyst, dia ada struktur ni. Dia ada pemisahan dah. Struktur ini dan struktur ini. Okay, ini kita panggil inner cell mass. You tak diajar lah. Tapi dia dah nampak rupa ni. Okay. Mana yang akan jadi embrio, ini akan jadi anak, ini akan jadi placenta. Okay, itu. Bila dah nampak pecahan antara sel ni, itu dah jadi blastocyst. Then yang akan menempel okay, pada dinding uterus ialah blastocyst anak, dia bukan embrio. Embrio ni, okay, tolong faham. Embrio ni yang dah menempel dan dah terbentuk placenta. The moment dia dah menempel, baru dia jadi embrio. Fetus ni apa? Fetus ni the moment dia dah ada feature manusia. Ada nampak jari, ada nampak kaki, ada nampak tangan, baru dia jadi fetus. So kau tak akan nampak fetus sehingga 3 bulan rasanya. Baby apa? Dah beranak baru jadi baby. Okay, so kau jangan guna perkataan baby masih duduk dalam uterus. Dia bukan baby. Okay, boleh tak anak-anak? Boleh. Okay, so markah di sini, markahnya 6 ni, jawapannya ada dalam buku teks you. Muka surat 297. Okay, page 297. While travelling down the fallopian tube, zygote undergoes multiple division through mitosis. 1 markah. First cell division produces 2 cell embryo, 2 markah. The following division will finally produce a morula, 3 markah. Morula then transform into blastocyst, 4 markah. Blastocyst will implant in the endometrium, 5 markah. This is called implantation. Tak ada markah kat situ sebab dia dah bagi pada you kat sini. Okay, tak ada lah. Markah terakhir, blastocyst continues to grow into an embryo. 6 markah. Sebiji-sebiji dalam buku teks. So kalau you hafal early development of an embryo until implantation, hafal 4 point tu, you akan dapat markah penuh 6. Okay? Boleh? Jangan, satu benda yang teacher minta pada pelajar, jangan datang kepada kami bagi tahu susahnya teacher banyak benda nak hafal. That is biology, unfortunately for you. Okay? Pelajar, trust me, kalaupun you tak faham, tapi you are diligent enough untuk hafal whatever is said in your textbook, and trust me, it's doable. Okay? Baca banyak kali, you akan familiar dengan information tu. You hafal je information dalam buku teks, insya-Allah you boleh dapat B atau A-, mudah-mudah. Okay, sebab soalan-soalan pemahaman dan soalan-soalan kebat dalam biologi ialah sebenarnya untuk membezakan pelajar A biasa dengan pelajar A+. So, sekadar tahu dan faham sikit-sikit, you masih boleh dapat A sebenarnya. Rajin tak rajin je. Okay. Alright, untuk B pun sama. You are to compare. Jawapan dia ada dalam buku teks di muka surat 301. Cuma kat sini ada sangat ramai pelajar yang buat kesalahan biasa dalam SPM. So tolong teacher minta dengar apa yang teacher bagi tahu sekarang. Okay. Pertama, when you are to discuss comparison, okay, sentiasa kalau tak dibagi tahu sebarang similarities, then tak ada masalah. Kalau you tak tulis similarities pun tak apa. Tapi soalan comparison biasanya dia akan pecah. Kalau markahnya 4 ni, pelajar kalau dia bagi differences je, dia tak akan dapat markah penuh. Sebab mesti ada satu markah at least untuk similarities. Macam tu. Okay. Unless macam situasi ni. Dalam buku teks tak ada. Memang tak disebut sebarang similarities je, tak apa. Tulis je lah semua differences. Cuma be careful and be reminded that whenever you are asked to do comparison,
Okay, chances are you will never get full marks if you only give similarities or differences. You hanya akan dapat markah penuh kalau you bagi dua-dua, similarities dan differences. Itu satu point. Okay, tolong ingat. Yang kedua ialah similarities dan differences. Okay, similarities wajib disebut dalam ayat yang sama. Dan you nak cakap kedua-duanya. Both have whatever. Both doesn't have whatever. Jangan cakap kesalahan pertama pelajar. Okay, kalau you buat jawapan ni di sini you cakap yang ni on the left ataupun you bagi tahu ini soalan ni dia tidak membantu pelajar in terms of cara menjawab. Biasanya kita akan buat ini ialah 3B1. Ini ialah 3B2. Okay. So you akan cakap 3B1, okay, the twins in 3B1 are bla 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 bla, and then you cakap bla 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 bla, semua pasal 3B1 dalam satu paragraf. And then dalam paragraf kedua you cerita pula pasal 3B2. Ini for your information, ini ialah identical twin lah. Okay, kembar seiras. Okay, ini ialah fraternal twin. Kalau tak boleh keluar teacher, tak keluarlah perkataan fraternal. Kita terima perkataan lagi satu, non-identical. Itu sahaja anak. Okay, tak payah nak pelik-pelik lah. Alright. So, kalau you cakap identical twins dalam satu paragraf, semua you cerita pasal identical twin. Then, paragraf kedua you cerita non-identical twin. Semua pasal tu, teacher tak akan baca pun, teacher akan terus bagi markah kosong. Okay, sebab kamu tak menjawab soalan. Kamu tak compare. Alright, tolong ingat. Jangan sekali-kali pecahkan information dalam dua paragraf yang berbeza bila dia minta comparison. Boleh? Boleh. Yang kedua, berhati-hati menjawab dalam bentuk table. Kita terima jawapan dalam bentuk table tapi mesti ayat penuh. By ayat penuh I mean kau tak boleh buat macam ni. You buat contohnya lah, okay? You buat identical twin. Non-identical, contoh kat sini. You buat non-identical, lepas tu feature ataupun whatever lah you cakap karakteristik. You pun tulis karakteristik satu, dia ni ada, dia ni tak ada. Karakteristik dua, dia ni ada, dia ni tak ada. Maka kau kosong. Okay? Ini contohnya you cakap genetically identical, dia ni genetically identical, ini tak. Same gender, dia ni, dia ni tak, salah. Okay? Ini ialah satu bentuk table yang paling tak diterima dalam biologi. Kami tak akan peduli pun untuk baca atau tengok. Maka dia memang akan terus kosong. Okay? Yang kedua, kalau you jawab, you buat table. Identical twin, you buat sini identical. Ini ialah fraternal. Okay? Then you buat same gender. Different gender. Chances are you masih akan hilang markah. Okay? Ini dikira sebagai jawapan ayat tak penuh. Macam mana kau nak dapat markah? Kena tulis. Identical twin will have the same gender or will both be of the same gender. Fraternal twin will usually have different gender or can be the same or different gender. Macam tu. Itu yang ditulis dalam buku teks kau. Macam tu je. Alright, jawapan yang diterima ialah apa yang ada dalam buku teks you. Buka buku teks you muka surat 301, itu je bentuk table yang diterima dan akan diberi markah. Kalau table you is anything different daripada buku teks, chances are markah you akan kosong. So, macam mana nak pastikan dapat markah elok? Teacher cakap banyak kali kepada pelajar, sebaiknya ialah tulis dalam ayat penuh. Okay? Ayat penuh maksudnya you cakap dulu 3B1 is identical twin while 3B2 is non-identical twin. Identical twin will have the same genetic material while non-identical twin will not have the same genetic material. Identical twin will be of the same gender while non-identical twin can be of the same gender or of different gender. Macam tu.
Jangan pisahkan dengan titik lagi satu. Kau jangan tulis identical twin will have to be or will be the same gender. Titik. Non-identical twin will be different gender. Titik. Maka kau kosong. Itu ialah ayat penyata, bukan ayat comparison. Faham tak anak? Faham. Dan jangan sekali-kali buat dalam bentuk point. Jangan pergi tulis, di sini dia buat similarities. Contohnya lah, born the same, born same time. Contoh dia buat macam tu. Maka kau kosong. Okay? Tak boleh. You should cakap both twins will be born at the same time. Contohnya macam tu lah, tak ada. Tak ada markah similarities tu. Kat sini tak ada markah similarities. Dia hanya ada markah differences. Okay? Jangan buat point. Bullet point yang pendek-pendek tak pernah diterima dalam jawapan biologi. Okay? So, tolong ingat whenever you are asked to make comparison, buat dalam satu ayat, dua-dua benda dan karakteristik yang sama. Boleh tak? Janganlah you cakap identical twin will be of the same gender while non-identical twin will have different genetic material. Itu you tengah compare kategori yang berbeza, anak. Nak compare kategori gender, compare gender lah dulu. Okay? Atau you nak cakap apa? Dalam buku teks, jawapan dia sebiji-sebiji dalam buku teks je lah. Okay? Atau you nak cakap comparison. Kalau teacher suruh you compare pokok keembung dengan pokok mangga. You pun cakap pokok keembung berbatang lembut, pokok mangga berakar serabut lah contohnya. Kau compare kategori yang lain terus. Janganlah. Alright, so decide dulu kategori apa you nak compare. Kategori gender 1, kategori genetic material 2, kategori characteristics. Okay, physical karakteristik 3. Kategorinya ialah zygote. Zygote dia rupa macam mana? 4. Macam tu lah. Okay, you determine the category first. Information ada dalam buku teks je. So kalau dalam buku teks, identical twins are product of fertilization of one ovum and one sperm, while fraternal twins are product of fertilization of 2 sperms and 2 ovum. Anak, tolong ingat, untuk jadi 2 manusia, dia memang kena ada 2 embrio. Cuma soalannya ialah embrio tu datang daripada satu sumber atau datang daripada 2 sumber. Itu pun ada pelajar yang salah faham. Untuk identical twin, okay, dia 1 ovum dan 1 sperm. Okay, dah fertilize ni, dia ni yang dah fertilize ni will split into 2. Pecah dia tu sama ada dalam bentuk okay, masa dia di sini, okay, atau masa dia di sini, atau masa dia di sini, atau masa dia di sini, atau masa dia di sini. Okay, dia boleh pecah bila-bila masa. Tapi dia datang daripada satu zygote sahaja. Satu zygote which actually separate into 2 embryo. Okay, nak jadi 2 orang mesti ada 2 embrio. Dia tak boleh 1 embrio je. Macam tu, tolong faham. Itu yang buku you tulis, embryo divides into 2. Okay, dia bukannya comes from 2 embryo, no. If it comes from 2 embryo, ini ada 2 ketul kat sini. Okay, itu ialah non-identical twin. Dia ni, dia dah terbentuk 1 embryo, embryo tu pecah 2. Faham tak anak? Boleh faham tak ni? The characteristics of identical, non-identical. Anak? Question Faham. Okay. So teacher minta, sebab dah habis masa dah pun, dah habis banyak gila. Okay, teacher minta tolong sangat-sangat. You akan dapat, teacher akan bagilah untuk kelas teacher Alice kertas exam you. Tolong reflect balik apa yang you buat dan benda yang teacher cakap jangan buat, tolong jangan buat anak-anak. Teacher minta tolong jangan degil. Okay. Pelajar yang hilang markah dan tak dapat skor sepatutnya markah yang dia dapat ialah pelajar yang tak nak dengar cakap cikgu. Teacher bukan suka-suka hati nak jadi diktator, nak suruh kau jawab ikut cara teacher dog. But I know how papers are marked dalam SPM. Kita ajar you cara paling mudah untuk dapat markah maksimum. Tolonglah dengar. Jangan buat ikut kepala otak you. Examiner tak peduli. Okay? Tolong ingat, SPM examiner tak kenal kau. Dia tak akan kesian pun kat kau.
Boleh dok anak-anak? Boleh? Boleh. Okay, so teacher minta, alright, memang this session teacher tak ada sebarang discussion fakta atau maklumat biologi. Okay, apa yang teacher nak bagi pada pelajar is simply teknik menjawab. So tolong terserah pada you lah, you catat ke tak catat tadi, you ingat ke tak ingat. Kalau you tak catat tadi, pandai-pandailah tanya kawan-kawan mana yang mencatat. Okay, dan at this point, tanya-tanyalah siapa yang dapat A kelas you. They probably are the ones yang you should be your reference point. Okay, inilah kawan-kawan yang boleh jadi fesi you sama ada dalam cara menjawab atau dalam cara belajar. Okay, boleh? Okay, I will stop here for today. Untuk kelas teacher akan bagi tahu later lah. Kelas seterusnya nanti kita ada session ke tak. Sebab teacher dah habis discuss yang ni, teacher tak rasa teacher nak buat sebarang session discussion lagi. I do want to let you have the time untuk buat revision. Kelas Cikgu Azida nanti you kena tanya Cikgu Azida lah. Sebab hari ni dia tak dapat buat kelas. She's travelling somewhere. Sebab tu dia minta you masuk kelas teacher. Tapi kelas seterusnya mungkin dia nak buat, tanya dia. Okay. So untuk pelajar kelas teacher, teacher tahu kita ada session on Wednesday. Cuma session tu memang clash dengan form 5. So teacher mungkin akan lepaskan you untuk buat self revision lah. Okay. But I will let you guys know later dalam group class. Boleh? Boleh. Ada soalan before I let you guys go? Okay, kalau tak ada soalan, teacher harap session tadi bermanfaat untuk you. Alright, dan you tak akan mengulang kesalahan yang teacher sebut dalam exam semester nanti. Alright, you akan sit for kertas soalan penuh insyaAllah. Lebih kurang macam kertas ujian setara tapi lebih detail lah probably sebab you akan exam bersemuka. So tolong bersedia, at least nasihat utama teacher ialah at least baca dan hafal apa yang ada dalam buku teks. Tak mampu nak faham, tak apa. Tapi semua orang boleh membaca dan menghafal. So tak ada alasan untuk you tak lulus sebenarnya. Alright. Okay, itu sahaja for today. I will see you guys again whenever I see you. Good luck for your exam. Sorry for taking your time. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Thank you. Thank you, sir. Salam, thank you teacher. Thank you, sir. Alright, thank you.